Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. So, hari ini kita akan continue dengan tajuk Methodology and Process Invention untuk subjek ASPTE 2032 Asas Reka Cipta Basic Invention. Okay, so sebelum ni kita dah belajar tentang elemen-elemen reka bentuk dan kita dah tahu apakah itu reka bentuk, apakah itu inovasi. So, hari ini kita nak lebih in-depth lagi tentang bagaimana metod dan proses dalam menghasilkan sesuatu inovasi. Okay. So kita akan mulakan Alright. Okay. So for the topic outline for today is yang pertama sekali kita akan belajar tentang identify needs. Macam mana untuk come outkan dengan research problem, generate ideas to solve the problem and also bagaimanakah teknik untuk gather information. Okay, so this is the basic idea of a design process. Okay, it started with the identification brief analysis. So kita kena ada macam sedikit analisis lah tentang apakah latar belakang inovasi yang kita nak buat. Okay, and then under this process, kita perlu understand the problem using freehand sketches, notes and pictures. Okay, that's why hari tu kita dah belajar tentang sedikit cara-cara teknik-teknik lakaran kan. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah bila kita dah identify sesuatu permasalahan ataupun sesuatu produk yang kita nak tambah baik contohnya, kita kena ada sedikit sketching so that the idea flows tau. Jangan sampai kita hanya memikirkan dekat dalam kepala otak kita, dalam fikiran kita tanpa kita menulis apa-apa. That's why dalam perbincangan pun kita mesti ada sedikit sketching. Okay, apa kita nak buat lepas ni, apa kita nak buat lepas ni contohnya. Apakah penambahbaikan yang kita nak buat. Okay. Kemudian ada precise written statement of what is required. Ada specification dia lah. Okay. Kemudian kita buat sedikit research. Macam mana nak dapatkan research? Recording information, using sketches, dapatkan questionnaire dan juga grafik ataupun daripada internet. Boleh juga temu bual macam saya katakan lah. So let's say awak nak buat tentang untuk pertanian jerami. Bagaimana untuk membantu petani-petani ini membakar jerami tanpa memudaratkan alam sekitar. Okay, jadi awak buat questionnaire, awak tanya kepada petani-petani ini. Berapa banyak kali mereka bakar jerami? Berapa lama masa diperlukan untuk berapa ekar atau berapa hektar tanah kan? Berapa hektar kawasan padi? Jadi kat situ awak dapat information. Okay, berapa banyak yang diperlukan dan apakah masalah yang awak perlu selesaikan. Kemudian, sketch ideas using variety of techniques. Okay, yang ini idea boleh guna lukisan technical ke, right? Okay, boleh guna juga lukisan orthographic, sectioning and presentation lah. Idea ni dia dengan working drawing ni dia correlate with each other. So when you have the idea, boleh terus dengan working drawing. So finalize idea ni dah kira finalize lah. After dah identify the problem, after dah kenal pasti research dan segalanya, and then baru you start dengan working drawing. Okay. Charts and diagram to show material requirement and stages of production. Jadi mula-mula kita kena tahulah. Okay. Katalah saya ambil satu contoh yang macam ada salah satu group awak yang dah present tentang self-watering pot. Okay. Mula terangkan, bagaimana pembangunan produk dia. Apa yang dibangunkan dulu? Apa yang dipasang dahulu? Okay. Macam mana dia punya, apakah barang-barang yang diperlukan untuk stage yang pertama? Stage yang kedua pula macam mana? Stage yang ketiga pula macam mana? Okay. Kena ada planning procedure realization. After that, baru testing and evaluation, which is under case kita tak dapat nak buat lah. Because of our COVID-19 pandemic, but at least kalau boleh buat dekat kawasan perumahan sendiri, rumah sendiri, boleh tunjukkan and that's very good. Okay, tetapi caranya saya, sebab kita kalau boleh hendak meminimumkan pergerakan pelajar. Jadi kalau saya takut kalau awak buat self-watering pot tu, awak kena keluar cari barang dan sebagainya dan ia akan menyusahkan dan ia akan berisiko lah. Jadi adalah lebih baik cukup sekadar technical drawing dan juga ada sedikit simulation terpulang sama ada pakai AutoCAD ataupun pakai SolidWorks as long as kita nampak how the product works. Okay.
this is a sedikit brief lah tentang design proses. Okey, jadi untuk design proses ni, dia melibatkan design problem and design brief. Okay, maknanya dah kita identify problem, kita kena design based on kita punya the identified problem, and ada satu proses kita panggil design brief lah. Which is pertama is find a problem, and design brief follows the problem and state clearly how you intend to solve the design problem. That's why macam mana pun ia mesti bermula dengan permasalahan. Bagaimana awak nak membuktikan permasalahan tu? Ada mungkin kata contoh yang buat pasal buaya bayi tu. Okay, mana statistik yang menunjukkan berapa banyak bayi ataupun berapa banyak kes bayi yang dilaporkan jatuh daripada buai dan mengalami kemalangan. Okay, tak kisahlah kemalangan jiwa ataupun tidak. Tetapi at least ada statistik yang menyokong. Okay, permasalahan itu yang setakat ni semua grup saya tengok, permasalahan itu tidak disokong dengan mana-mana statistik ataupun mana-mana kajian-kajian lepas. Ataupun awak buat sendiri ke, ada interview sendiri ke, ada collect data sendiri guna Google Form ke, at least you have the data. Sebabnya kita tak nak problem tu awak create ataupun awak fikir sendiri. Awak rasa itu adalah satu masalah. Tetapi bila awak buat survey, bila buat kajian, bila buat pembacaan, itu bukan masalah sebenarnya. Katalah macam awak tertumpu kepada self-watering pot, tertumpu kepada mereka yang bekerja di kawasan bandar lah. Sebab yang kawasan bandar lah yang selalunya dia tanam pokok-pokok dekat dalam rumah, dekat kawasan apartmen sahaja. Jadi dia punya pencahayaan dan juga dia punya nak terima tanaman dia nak terima air tu susah. Tak macam orang yang duduk kat kampung. At least ada hujan, kan? Jadinya, awak kena dapatkan sedikit data lah, statistik ataupun kajian yang menyokong kepada permasalahan tersebut. So, design brief is a short statement of the need you have identified from the context and situation. And this could be to design and make a unit to hold pencil and pen. Okay, contohnya ni macam nak buat ni lah. Okay, sorry. Maksudnya, the problem that you are required to solve will usually arise from normal everyday situation or context. So, walaupun sebenarnya idea yang awak ada tu adalah daripada masalah persekitaran kita sehari-hari, tetapi mesti disokong juga. Okay, mesti ada macam sokongan lah, kajian sokongan. Okay, ini adalah satu contoh. If you decide that the lack of proper storage for your pens and pencil is a suitable design problem, you should begin to tackle it by trying to state clearly what you need to do to solve the problem. So, mungkin ini satu contoh yang paling mudah. Dia tengok pen tu bersepah, jadi apa yang dia kena buat? So, dia nak buat pen holder. Okay, kemudian barulah dia discuss macam mana solution dia, berapa banyak pen yang boleh letak dekat dalam pen holder, dan boleh tak letak stationery lain selain daripada pen. Contohnya macam itulah. So, after dia dah clearly punya discussion, a full investigation into the problem is necessary. Okay, barulah dia buat investigation. So, dalam design proses, masa kita nak buat design proses tu, kita akan seterusnya kita pergi pada investigation. Investigation is dia ada banyak variasi depending on the type of design problem being tackled. So, basically it consists of asking yourself a series of questions of the problem and finding the answers to them. Okay, kita ambil contoh ni lah, pen holder ni. So, dia akan bertanya semasa buat design tu, kita akan fikirkan, where is the unit to be used? Dekat mana? Atas meja? Dekat sekolah? Ataupun stationery tu nak macam ni? Nak letakkan dekat, contohnya macam ni nak letakkan dekat dinding ke macam ni? Alright? Ataupun macam mana? Kita kena fikirkan lah. Okay, how much will the unit cost? Okay, how much will the unit cost? Adakah untuk tadika? Ataupun untuk kegunaan ibu bapa? Okay, what materials are available? Nak pakai besi? Nak pakai besi berat? Nak pakai barang recycle? Nak pakai kaca? How much time have you got to make the unit? Okay, macam kes kita, awak diberi masa lebih kurang mungkin sekarang dah masuk minggu keempat, so dalam around 10 weeks. Should other items such as eraser, sharpener to be included? Could the pen, pencil or other items be dangerous in any way? What are the size of item to be held? Berapa size dia? Berapa banyak pensel? So, ini adalah perkara-perkara yang dia kena tahu waktu dia mereka bentuk pen holder tersebut.
So, barulah masuk kepada the mechanical engineering design, barulah masuk dekat dia punya technical drawing. Oh, ada pen holder bentuk macam ni, ada yang bentuk macam ni, ada yang guna recycle macam ini, ada yang macam ini. So, barulah dia dapat the idea lah. Nak letak bawahnya mana, the size and everything. Okay? Alright. So, ini sebenarnya adalah apa yang awak telah buat. Okay? Cumanya, saya menerangkan balik semula supaya ia nampak lebih awak tahulah sebenarnya bagaimana sebenarnya untuk awak hasilkan idea. Okay, so activity ni dia macam reverse engineering lah. So sebenarnya apa yang awak dah buat. So saya just ulang balik semula saja. Conduct analysis for your own group and present them in a short video which is awak dah buat dah pun. Use the following item as guidance for your presentation. And all these adalah perkara yang telah saya letakkan kat dalam slide untuk awak punya rujukan. That's why sebenarnya kita kena ada flow dia lah. Start dengan introduction, bagaimana awak identify the problem, bagaimana dengan project planning dan sebagainya. Okay? Saya brief sedikit tentang what is invention. So, invention is a new device, method or process developed from study and experimentation. Okay? And it's the act of genius in creating a new concept for potentially use new device or services. Jadi ini adalah contoh invention yang barulah zaman-zaman moden, which is yang ini macam what you call it, segway kan. Kemudian yang ini adalah kaki tempat duduk yang boleh di mana pengguna pakai. Kemudian dia boleh duduk di mana dia berada lah. Especially untuk mereka yang bekerja dekat cashier. Kalau dah sepenat dia boleh duduk sekejap. Lebih kurang macam itulah. Okay. Industrial design is a combination of applied art and applied science, whereby aesthetic and ergonomics and usability of products may be improved for marketability and production. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita akan cover untuk next topic. Alright? Okay. Industrial design is the usability in the ease of use and learnability of human-made project. Jadi dalam masa the importance and customer need is the key element to be taken into account when developing a product. Kenapa customer needs tu penting? Okay. Macam tadi, bila kita identify the problem, you identify the specific person di mana produk ini akan berguna. Right? So, saya ambil satu contoh. Self-watering pot tadi adalah untuk mereka yang bekerja di kawasan bandar, yang duduk di kawasan apartmen, di mana mereka tak ada ruang tanah untuk menanam pokok. Jadi, susah nak dapatkan hujan untuk tanaman mereka. Okey, jadi mereka kena buat questionnaire, kena buat kajian. Okey, apa sebenarnya mereka nak? Okey, mereka nak ada timer dan sebagainya. So, awak buat. After that, kita kena propose kepada mereka, kena tanya, adakah produk ini memenuhi permintaan mereka, menyelesaikan masalah mereka. Okay? That's why sebenarnya kita kena identify siapakah customer kita. Siapakah yang memerlukan produk inovasi kita itu. Okay? Alright. Creativity is suatu elemen juga yang perlu kita embedkan dalam inovasi kita. And creative people have the qualities such as they are more clever problem solver. They have fertile imagination and lots of different ideas. Okay? That's why maka mereka yang buat design-design macam smartwatch ni, semakin hari kita tengok semakin menarik. Ada yang begitu very elegant, very sporty. Depends on siapakah customer mereka. The use of imagination or original ideas to create something. Itulah maksud creativity. And creativity is coming out with something new and original. Okay. So, bagaimana kita nak encourage diri kita to be a creative thinker? First, fluency. Think of many ideas. How many ways of you can think of to solve the problem? Ada setengah permasalahan tu, kita boleh nampak ada banyak cara nak selesaikan. Boleh buat macam ini. Boleh buat cara A, boleh buat cara B, boleh juga buat cara C. Tetapi kita kena cari yang mana satu menepati customer needs kita, yang mana satu menepati kekangan-kekangan yang kita ada. Okay. Kemudian flexibility. Think of varied ideas and solve problem in different ways. Okay. And originality. Think of unusual idea. Okay. Mungkin tiba-tiba tengah fikir dapat ilham, baru bangun tidur, rasanya orang tak ada buat lagi perkara ni. Okay. And elaboration. Add to the ideas to make them better. How can we build on these ideas? That's why kena ada brainstorming, sketching, kena ada perbincangan yang in-depth between you punya group members. Okay. So, this is what Steve Jobs quoted. No one wants to die.
And even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. If it's life change agent, it clears out the old to make way for the new. Inilah salah satu invention yang paling menarik bagi dia, iaitu kematian, supaya kita sentiasa beringat. Tapi walaupun kematian tu menjanjikan syurga, masih lagi tak ada orang yang mahukan kematian. And that's the unique of life and death lah. Sekadar peringatan untuk diri sendiri juga. Okay. Alright, itu saja untuk topik yang ini. Actually, it's just a recap of what you have done. Dan mungkin boleh tambah baik based on saya punya lecture pada hari ini. So, kita akan continue on the next topic. So, then don't forget to like and subscribe this video. Okay, thank you.